Assalamualaikum. 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 Salam Ustazah. Apa ni nak tanya kita punya surah ya hari tu. Oh, kejap. Tak ada bawa Quran tu lah Ustazah. Ya ke? Rekod dalam tu. Okey, hari tu kita ingat yang surah Al-Fil. Betul, surah Al-Fil. Tapi sebenarnya kita ni ada jam tau sebenarnya. Sebelum surah Al-Fil tu sebenarnya Ustazah tak pasti sama ada yang sebelum surah Al-Fil tu kita dah buat semua. Itu yang Ustazah tak pasti. Tapi memang hari tu kita dah buat Al-Fil, kita dah habis. Tak apa, hari ni kita insya-Allah jap tanya tu Kak ya. Mungkin surah Wal Asri ke kita boleh ambil dulu sebab Ustazah tak ingat sama ada Ustazah rasa kita ada jam. Assalamualaikum Kak Ya. Kak Ya, assalamualaikum. Okey, baru buka. Saya nak tanya surah kita yang dulu-dulu sebenarnya, ingat tak? Kita ada tertinggal ke? Yang kita belajar tu dia pun tak ingat. Tak ada catatan ni Ustazah? Hari tu, last hari tu yang kami buat tu surah last sekali saya tak join Ustazah. Ya, tahu. Itu yang saya tak sihat tu. Ya, itu surah Al-Fil yang kami buat hari tu last kali hari tu. Ya, last kali tu saya tak join. Ya. Okey, tak apa. Rasanya insya-Allah nanti Ustazah nak buat surah Wal insya-Allah hari ni ya. Okey, kita tak ada masalah, kita boleh patah balik ya. Okey, sementara tunggu kawan kita sedikit lagi hadir ke apa ke? Silakan. Nak tanya dulu. It's okay. Nona macam mana? Nona blur-blur lagi Ustazah. Nak banyak kali tinggal ni. Tak apa. Okey, yang blur tu yang kat mana? Isim. Ya. Apa Ustazah? Yang blur tu yang mana? Tak tahu dah Ustazah. Saya ni buka balik kitab duk tengok balik semula. Okey. Yelah, tak apa tak apa. Tengok semula ya. Kalau tengok semula insya-Allah ni. Tapi apa-apa pun Ustazah nak ulang ya sekali lalu begini ya. Bila kita belajar ilmu bahasa Arab ya, bila kita belajar ilmu bahasa Arab, di mana pun kita belajar 4 bab besar kita kata ya, 3 bab besar ataupun 3 tajuk besar yang kita belajar. Dia satunya susunan tu bebas ya, makna kita nak sebut dulu, nak belajar dulu tak ada masalah ya. So satu bab tu isim
Isim tu adalah noun ya ataupun kata nama ya, itu satu bab. Satu lagi bab fi'il ataupun verb ataupun kata kerja. Ustazah bagi tiga-tiga language tu sebenarnya. Kalau isim bahasa Arab, noun English, kata nama kata nama adalah bahasa Melayu. Kalau fi'il bahasa Arab, verb English dia ataupun kata kerja. Itu tajuk kedua ataupun bab kedua. Bab yang ketiga ataupun tajuk yang ketiga dipanggil haraf, dipanggil. Haraf ni senang je, dia bukan isim, dia bukan fi'il. Pegang yang tu cukup, mudah ya. So memang tiga bab besar ni lah yang kita akan belajar. Cumanya nanti isim tu macam-macam lah di bawah dia. Fi'il pula macam-macam di bawah dia. Haraf pun macam-macam di bawah dia. Tapi kita kena faham yang tiga ni dulu. Senang, lebih mudah. Ya? So, okay. Nona, kalau Ustazah cakap macam itu, Nona faham ke? Faham Ustazah. Okey, alhamdulillah. Hari itu memang kita mulakan dengan isim. Ya, ini untuk yang mungkin ada yang tertinggal ya. Kita mulakan dengan isim, kata nama yang kita dah mulakanlah. Antaranya cara macam mana nak kenal ya isim dalam Quran ni, kita fikir gitu kan macam mana. So, kita kata perkataan yang bermula dengan alif lam, itu isim lah tu. Apa-apa saja kan, jika perkataan itu dimulai dengan alif lam ya, ada je alif ada lam, itu memang isim. Ataupun satu lagi, jika perkataan itu tak ada alif lam ya, alif lam adalah permulaan sahaja. Jika tak ada alif lam, akhirnya ada tanwin. Tanwin maksudnya dua baris, tak kisah dua baris di atas, dua baris di bawah, dua baris di depan, sama je ya. So kalau kita nampak perkataan yang ada bermula dengan alif lam ataupun perkataan yang berakhir dengan tanwin, bermaksud itu isim lah. Okey, saya tanya Nona lagi, faham tak takat ni? InsyaAllah Ustazah. Okeylah tu, kata bela-bela-bela, faham je. Okey. Alright. Okey. Dan banyak lagi lah, itu basic dia saja ya. Kenapa satu perkataan bermula dengan alif lam? Kenapa perkataan lain pula bermula dengan tanwin? Mesti ada beza dia. Perkataan yang bermula dengan alif lam syamsiah ke, alif lam qamariyah ke, itu tajwid ya. Dari segi ilmu bahasa Arab, jika dia bermula saja dengan alif lam, bermaksud perkataan dipanggil kata nama khas. Dipanggil kata nama khas. Jika perkataan yang berakhir dengan tanwin pula disebut perkataan itu kata nama am ataupun umum. Okey, Ustazah nak tanya Kak Ayah. Kak Ayah okey tak? Ustazah ya. Okey tak? Ustazah cakap setakat ni boleh lah. Tapi bila mengaji tu nanti nak mencari tu masalah saya. Ya, kalau permulaan tu, kalau kita awal-awal memang bila kita cari tu macam tak nampak apa je. Tapi Ustazah, saya kuat semangat, saya masuk juga kelas. Ya, betul-betul. Nak belajar ni memang kena kuat semangat. Sebenarnya nak mengaji pun sama, bahasa Arab ke kelas apa saja ya, dia kena kuat semangat. Kan bila kita kuat semangat, insya-Allah dia memang begitulah lumrah dia. So ya, dan banyak sebenarnya, banyak lagi yang isim sebenarnya bentuk-bentuk lain yang tak ada alif lamnya, yang tak ada tanwinnya, dia banyak lagi tahu, banyak bentuk. Jadinya itu paling basic lah. Perkataan yang bermula dengan alif lam, perkataan yang berakhir dengan tanwin tadi ya. Semuanya kalau yang bermula mana-mana perkataan yang bermula dengan alif lam tu dia panggil isim ta'rifah, isim ma'rifah boleh. Isim ma'rifah, ma'rifah maksudnya khas ya. Isim ta'rif boleh juga. Ta'rif ma'rifah sama ya. Kalau yang berakhir dengan tanwin tadi pula dipanggil isim nakirah. Nakirah tu maksudnya kata umum ya. Ya, betul, kata umum. Nakirah ya. Perlahan-lahanlah kita ambil istilah-istilah tu ya. Satu isim ma'rifah, satu isim nakirah. Dan banyak lagi bentuk-bentuk perkataan lain yang tidak ada tanwin ke, tak ada apa ke, apalah semua ya. Okey, siapa ya? Kak Katie, Ustazah nak tanya dulu. Kak Katie macam mana? Boleh Ustazah, tapi kadang-kadang bila tak revise ni lupalah. Okay. Dia tak jadi cekap sangat lah kan. Faham. Kalau dah jadi cekap tu dah boleh jadi ganti Ustazah lah namanya. Tak ada. Tak ada, tak mampu. Ustazah gurau. Ustazah pun lama kan. Ustazah lama lah. Ya. Lama lah benda ni dah lebih 20 tahun ya. Jadi dia dah mahir lah. Okey. Okey, Ustazah nak tanya Nura Mira. Faham ke apa Ustazah cakap? Ustazah? Faham ke? Faham. Saya belum faham lagi Ustazah, baru masuk. Okey. Okey, untuk orang yang baru masuk, kita nak belajar ilmu bahasa Arab. Okey, ilmu bahasa Arab ni apa bezanya dengan yang kita mengaji tu? Yang kita mengaji tu dia panggil ilmu tajwid tau.
nak dengung ke, nak dua harakat ke, nak panjang ke, ada qalqalah ke apa ke, itu dipanggil ilmu tajwid. Ilmu tajwid ni hanya membantu kita untuk membaca sahaja. Tetapi ilmu bahasa Arab adalah grammar dia, nahu dia. Faham kan? Grammar kan? Ada past tense-nya, ada present tense-nya, ada future tense-nya. Lepas tu kalau ilmu bahasa Arab ni lagi macam grammar lah. Ada verb-nya, ada apa? Ada noun dia, ada macam tu. Dan ada yang lainnya lah. Okey, kalau nak catat silakan ya. Bab dia ada 3 bab besar ya. Bila kita belajar ilmu bahasa Arab, 3 bab besar. Satunya noun tadilah. Noun English ya, isim Arab dia. I-S-I-M, isim ya. Okey. Dan kalau verb tadi, Arab dia fi'il kita panggil. Fi'il ni kita dah biasa. Fi'il tak senonoh betul. Fi'il kau memang fi'il kan kita dah biasa sebenarnya. Ini perbuatan ke Ustazah? Betul, ya, perbuatan. Ya, kau kata fi'il tak senonoh, maksudnya perbuatan dia lah tak senonoh. Memang perbuatan ya. Okey, dan satu lagi bab yang ketiga kita panggil haraf ya. Haraf ni senang saja, jangan fikir banyak-banyak. Dia bukan verb tadi, dia bukan noun. Itu je. Dia bukan fi'il ataupun dia bukan isim. Itu jatuh kategori haraf ya. Okey. Katalah kita hari ini kita sesi kita yang terdahulu kita dah habiskan surah Al-Fil. Katalah hari ini kita ambil surah Wal Asri tu, surah Al-Asr. Ya, surah Wal Asri kalau boleh kena nampak lah ya, kena nampak baru tahu apa yang Ustazah cakap ya. Untuk kelas bahasa Arab, kalau siapa yang boleh tengok dalam phone, kalau dia tak ada Quran fizikal, dia boleh tengok dalam phone mungkin ya. Tapi kena tengoklah baru faham apa yang Ustazah cakap ya. Mari kita tengok surah Al-Asr ya, surah Wal Asri tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita tengok. Okey, Wal Asri. Okey, kita nak faham tahu dari segi bacanya memang Wal Asri tapi Wal Asr itu cara membaca. Tapi apa dia? Okey, di sini huruf waw di sini ya. Untuk orang yang lebih awal, waw, huruf waw itu dia bermaksud dan. Untuk siapa-siapa yang dah tahulah ya. Satu huruf saja huruf waw itu bermaksud dan, tetapi di sini dia tidak bermaksud dan. Dia ada beza dia. Di sini dia bermaksud demi. Di sini bermaksud sumpahan lah, bersumpah. Wal asri demi asar. Asar tu waktu asar lah. Demi masa, demi waktu asar ataupun demi masa, boleh ya. Okey, macam mana kita nak bezakan waw yang bermaksud dan tadi ataupun waw yang bermaksud demi ni ya. Demi ni maksudnya sumpah ya. Macam mana dia ada cara dia untuk kita membezakan. Dia jika wal tadi wal asri di akhirnya ending dia baris bawah. Baris bawah. Kalau dia wal asru, dia bukan demi dah, bukan sumpah dah. Dia mesti baris bawah, wal asri. Itu cara kita nak kenal dia waw sumpah kita panggil. Ya. Dia panggil waw qasam. Waw apa? Qasam? Qasam ya. Qasam bahasa Arab ya, bahasa Melayunya sumpah. Sumpah? Ya. Ini bersumpah demi Allah, demi waktu asar. Itu kan kata-kata sumpah kan? Ya. So di sini waw ini dipanggil waw qasam ataupun waw sumpah ya. Bukan waw yang bermaksud dan. Biasa kita tahu waw bermaksud dan ya, bukan. Cara dia macam Ustazah ulang, akhirnya mesti baris bawah. Okey, baris bawah tu ambil dia punya istilah ya. Baris bawah tu kalau istilah mengaji tajwidnya kasrah ya, baris bawah ya. Boleh juga ya. Kasrah boleh, tapi kalau istilah Arab dia ada lain sedikit dia punya. Tapi kalau nak sebut kasrah pun boleh juga. Selain daripada disebut kasrah, baris bawah itu dipanggil perkataan ya, perkataan yang berbaris bawah. Okey, tips dia sebab ada orang yang baru, kita tengok huruf terakhir dia saja. Yang lain kita tak peduli. Ya, wal asri kita tengok pada huruf ra tu saja ya. Berbaris bawah, jika perkataan itu berbaris bawah kita kata majrur. Majrur maksudnya kita tahulah akhirnya dia berbaris bawah ya. Nak panggil kasrah pun masih boleh, nak panggil majrur pun boleh ya. Okey, itu cara kita nak kenal dia waw sumpah. Demi asar ataupun demi Ustazah kalau majrur tu automatik dia baris bawah Pandai. Pandai pun bagus. Ya. Ya, automatik dia baris bawah ya kalau majrur ya. Okey. Dan selain daripada itu kalau kita pecahkan dia ada waw itu memang satu huruf itu satu perkataan lah ya, sama dia dan ataupun demi itu terpulang.
Kalau kita pisahkan dia al-asri, kan perkataan itu bermula dengan alif lam. Betul tak? Kan? Ya. Sebab tu kalau mana-mana perkataan yang bermula dengan alif lam, memang perkataan itu sah-sahnya isim, mesti is a noun. Tak ada fi'il ataupun verb yang bermula dengan alif lam, tak ada. So kita dah tahu dah di situ al-asri adalah isim ataupun noun, ya, benda lah. Bahasa Melayu kita kata benda. Dan tadi kita kata jika perkataan itu bermula dengan alif lam, ya, jika perkataan itu bermula dengan alif lam, kita panggil dia isim ma'rifah. Betul kan? Terima kasih. Thank you Amy. Amy kan? Thank you. Lama-lama mahir dia, ya, Linda dengan Amy kan. Dia ini perlu skill, ya, untuk kita sharing-sharing ni perlu skill. Ustazah pun lambat sebenarnya nak share ni, ya. Okey. Kita dah kenal di sini. Al-asri adalah isim ma'rifah, kata nama khas. Gitu ya, kalau kita nak pecah-pecahan dia lah, ya. Okey, kita pergi kepada ayat yang kedua. Ustazah, Ayat. Kak Jan nak tanya yang tadi nak kata beza waw tu, waw dan dengan waw demi masa macam mana ya? Ada posisi dia ke yang kita ada. The word ends with baris bawah. Oh. Nampak? Dia kena cakap orang putih baru dia faham. Okey. Saya faham. Saya Kalau faham. Anak murid saya mahir. Sebab tu saya cuba. Dengan saya tak ada masalah. Memang saya tahu. Setengah orang kita explain bahasa Melayu dia tak faham. Bila explain English terus. Oh, memang ramai juga anak murid saya memang macam tu tahu. Malulah kita ni kan. Very good. Terus dia faham kan? Jika perkataan itu if the word ends with a kasrah ataupun baris bawah, kita tahu itu waw qasam. For the time being lah, ya. Okay, right? Okay, kita dah tahu tu. Okay, inna adalah spesifik pula, ya. Inna bukan kita kata bukan isim, dia bukan fi'il. Isim apa? Isim noun, fi'il verb. Catat, ya. Jadi inna kategori lain. Kategori apa, haraf lah, ya. Okay, kategori haraf. Okay, inna dia ada Harap tu. ya, haraf. Okay. Dia ada undang-undang tersendiri kalau tentang perkataan inna. Inna bermaksud sesungguhnya. Okay, buat masa ni kamus pink tu kita tak guna sebab kamus pink tu nak cari apa vocab, meaning, ya. Tapi buat masa ni sebab perkataan kita mudah-mudah, Ustazah terus bagi meaning. Jadi buat masa ni sabar, ya, bagi orang yang ada kamus pink kita belum gunalah, ya. So inna dia ada undang-undang tersendiri dia. Okay, dengar baik-baik. Selepas inna bukan isim, inna bukan fi'il. Okay. Selepas inna mesti isim, mesti. Dia kata kalau dah secara basicnya bila kita belajar, selepas inna dia boleh ada dua isim berturut-turut selepas perkataan inna. Okay, kita tengok, ya. Inna, tengok selepas dia. Al-insana, kan ada alif lam. Alif lam tadi isim. Kan kita dah cakap kan? Dia tak kisah isim ma'rifah ke, isim nakirah ke, dia tak kisah. Selepas perkataan inna akan ada isim. Dia boleh ada dua berturut-turut. Kalau ada satu tak ada masalah. Yang ada dua pun boleh, ya. Okey, ini dia punya tips, ya. Selepas inna akan hadir isim ataupun noun, ya, yang ending dia baris atas. Tengok al-insana, fokus pada na. Perkataan ini al-insana, insan lah dari segi maksud dia manusia, ya, dari segi maksud. Tengok al-insana, huruf nun tu berbaris atas. Pak. Fathah. Betul tak? Al-insana berbaris fathah, ya. Okey, dari segi ilmu bahasa Arab, dia ada apa kita panggil istilah khusus dia tahu. Dia tak panggil fathah. Panggil fathah pun boleh, tapi dia ada lagi term yang lebih khusus dalam ilmu bahasa Arab. Fathah itu dipanggil nasab. Nampak, dia punya term tersendiri dia. Kalau kita kata fathah, kita tahu baris atas. Tadi majrur dengan kasrah baris bawah, ya. Kalau fathah baris atas, dia ada lagi satu istilah dia nasab ataupun mansub istilah dia. Ya. Perkataan ini berakhir dengan baris atas. Pada na tu, ya, fokus, ya. So kita boleh kata perkataan ini mansub. Kita boleh kata gitu. Kita boleh. Okey. Itu undang-undang inna. Dia memfathahkan akhir isim yang hadir selepasnya. Faham tak? Faham? Boleh?
ataupun dia menasabkan. Okey, silakan. Jika ada soalan silakan, tak ada masalah. Satu fathah daripada mansub apa Ustazah kata tadi? Nasab. Naqab. Nasab. Naqab. NASOB. Okay, nasab. Okey. Nasab dengan mansub tu sama. Ya, nasab dengan Mansub MANSUD. Mansub. Ya, betul. Sama je nasab dengan mansub tu bermaksud yang sama ataupun fathah, ya. So itu undang-undang inna, ya. Lepas tu kita tak nampak isim yang kedua, tak ada masalah. Jika ada isim yang kedua selepasnya boleh, tak ada pun tak apa. Di sini kita jumpa la fi, ya. La fi, la di sini dia panggil lam sumpah dia panggil. Tadi waw sumpah, betul tak? Okay. Tadi waw sumpah, sekarang kita jumpa lam sumpah pula. Dia ada Kosam juga lah ya? Qasam juga ya, betul. Lam qasam boleh. Tadi waw qasam, sekarang lam qasam, sumpah. Sumpah ini kalau tadi waw tadi demi, tapi lam maksud dia bukan demi, lam maksudnya benar-benar. Tapi dia lain ya. Kalau waw bermaksud demi, kalau la tu huruf lam semata-mata ya, la pasti ataupun benar-benar ataupun confirm, boleh ya. Benar-benar ataupun pasti, itu dia punya maksud dia. Dan ini juga antara dipanggil huruf sumpah. Dia panggil huruf sumpah lah. Huruf sumpah ada beberapa sebenarnya ya. Ada beberapa bab tu ya. Kita dah jumpa waw, waw dengan lam. Cumanya waw tadi dia ada undang-undang dia. Kalau waw sumpah, undang-undang dia berakhir dengan kasrah. Tetapi kalau la ni dia tak ada. Dia tak ada undang-undang tu. Tak ada. Ya. Benar-benar ya, fi di dalam. Fi itu di dalam lah. Ya. Di dalam, ingat tak fi? Apa kategori dia fi? Fi itu Ustazah bukan kasrah tu? Betul. Bukan perkataan fi. Bukan huruf atau. Satu lagi. Rojar. Jar. Thank you. Okay, fi, dengar ya, fi memang kasrah betul, dia memang original dia all the time. Perkataan ini memang fi, dia tak pernah jadi fa, dia tak pernah jadi fu. Okay, ini untuk jawab kat ayah dulu ya. Memang fi kasrah ya, dan dia bukan ataf ya Nona. Fi tidak termasuk dalam kategori ataf. Kalau yang ataf tu fa. Baguslah tu, dia dah sipi-sipi dah tak? Kalau fi memang dua harakat. Tapi kalau yang ataf tu fa pendek, ya. Okey. Dan fi ini kategori dia jar, J-A-R. Huruf jar. Kita nak sebut huruf jar pun boleh, kita nak sebut jar pun boleh, ya. Benar-benar di dalam. Fi bermaksud di dalam. Maksud dia ada beberapa ya, di dalam pun boleh, benar-benar dekat pun boleh. Macam kata aku kat sekolah lah, aku dekat sekolah lah, boleh je dia guna fi, boleh ya. Di dalam pun boleh, dekat pun boleh, berada, benar-benar berada di dalam pun boleh, berada pun boleh juga ya. Dia banyak maksud dia. Sesungguhnya, inna bermaksud sesungguhnya, al-insana, insan itu ataupun manusia itu ya, itu tu saya ambil daripada alif lam. Alif lam itu kita boleh terjemahkan dia sebagai itu ya. La fi benar-benar berada dalam. La benar-benar. Fi itu kalau nak dalam saja pun boleh, berada di dalam pun boleh. Khusrin. Khusrin, nampak kalimah ini berakhir dengan tanwin. Apa dia tanwin? Dua baris. Ya. Mana-mana dua baris, tak kisahlah di atas ke, di bawah ke, di depan ke, itu kita panggil tanwin ya. Asalnya kita belajar khusrin, kita kenal dia sebagai nakirah, betul tak? Kan? Sebab apa? Macam mana kenal dia nakirah? Dia akhirnya tanwin, ya. Okey. Nakirah itu boleh berada di atas ya, tanwin. Khusran boleh, khusrin macam ni pun boleh, khusrun pun boleh. Nakirah tak kisah. Tiga-tiga kedudukan tetap dipanggil nakirah. Cumanya di sini dia berbaris, dia nakirahnya di bawah kerana apa? Sebab fi tadi. Fi tadi kan huruf jar. Jika huruf jar, selepas huruf jar mesti isim. Dari sini kita kenal kenapa? Tanwin tu lah. Tanwin tu kan isim kan? So mesti berbaris bawah. Itu undang-undang jar pula. Di sini kita dah jumpa banyak undang-undang ya. Tadi undang-undang inna, betul tak? Undang-undang inna apa? Lepas tu di sini kita jumpa undang-undang jar pula. Okey, Ustazah nak stop sekejap.
Setakat ini siapa yang blur? I'm lost. Silakan. Cruise to nowhere. Tak faham. Silakan. Siapa? Kalau nak tanya. Nak Ustazah explain yang huruf undang-undang huruf jar tu yang tadi. Betul. Yang dua atas tu saya dah insya-Allah dah faham. Okey. Di sini huruf jarnya fi ya. Dia ada 8 huruf-huruf jar ya. Antaranya huruf fi ya. Dia huruf jar ni dia permanent tau. Dia tak akan bertukar jadi fa ke fu ke, tak ada. Jadinya kita senanglah. Huruf-huruf jar ni senang nak ingat dia. So selepas huruf jar ni undang-undang dia. Selepas huruf jar memang akan ada kalimah lain ya yang isim. Mesti punya sama ada dia alif lam ataupun tanwin. Okey. Dan isim itu mesti ending dia mesti baris bawah. Macam tu. Khusrin, dia mesti khusrin. Dia tak boleh la fi khusrun. Dia tak boleh jadi run. La fi khusran. Dia tak boleh jadi ran. Dia mesti jadi khusrin. Mesti jadi baris bawah. Kerana apa? Kenapa jadi baris bawah? Sebab fi tadi. Okey, faham tak Nona? Okey Ustazah. Ya. Right? Dari segi meaning ya, maksud dia khusrin bermaksud kerugian. Kalau kita tengok dari segi ulang balik maksudnya inna bermaksud sesungguhnya, al-insana manusia itu ataupun manusia pun boleh juga. Manusia, la fi, la benar-benar, fi di dalam kerugian, khusrin kerugian. Okey, insya-Allah ya. Okey, kita akan gerak ke ayat yang yang seterusnya lah. Okey, illa. Siapa ada pertanyaan silakan ya, tanya terus. Jangan simpan-simpan, tak ada masalah. Ya, jika ada ya. Okey, illa bermaksud kecuali. Itu meaning dia. Dan dari segi kategori dia kita panggil kecuali tadi bahasa Melayu kan. Arab dia kita panggil istithna, nama dia, pengecualian. Istithna. Selain daripada illa, dia ada perkataan lain juga ya. Dia ada 2 taksir. Minimum paling tidak yang Ustazah ingat, istithna ya, ada 2. Di sini kita jumpa illa. Kalau bukan illa, dia ada ghairu pun boleh juga. Istithna juga ya. Maksudnya kecuali, selain, boleh maksud dia ya. Itu nama dia istithna. Dia memang itu je nama dia. Tak ada apa-apa dah ya. Melainkan, boleh. Kecuali wal asri, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, melainkan apa maksud dia? Kecuali okey, illa ya, istithna. Okey. Allazina Ustazah, apa tu ghairon tu makna apa tadi? Ghairu ataupun ghairi, ghaira semua boleh bermaksud yang apa selainnya. Sama dia maksud dia lebih kurang illa. Maksud. Okey. Maksud dia lebih kurang illa juga ya. Tapi dia jatuh kategori yang samalah, nama dia kita panggil istithna nama dia. Baik. Ya. So yang very common illa dengan ghairu. Kalau illa permanent illa, tak ada illu, tak ada illi, tak ada. Dia memang permanent ya. Macam nilah. Permanent ni kita panggil mabni. Maksudnya dia tidak berubah baris, mabni ya. Tapi kalau yang perkataan satu lagi, ghairu boleh, ghairi boleh, ghaira boleh. Kategori sama tapi dia masih boleh berubah baris yang tu ya. Okey. Allazina bermaksud yang. Melainkan yang. Okey, yang di sini bolehlah kita tadi kita cakap tentang insan kan? Kita cakap tentang orang. Melainkan orang-orang yang. Dia allazina ni ori meaning dia yang, tetapi kita bolehlah sama ada orang-orang yang ataupun kalau kita bercakap tentang benda sebelumnya benda-benda yang, jika kita bercakap tentang haiwan-haiwan yang dia allazina ni dia tak kisah. Dia yang penting maksud dia yang ya. Sebab tadi kita bercakap tentang insan ataupun manusia, kita boleh terjemahkan dia orang-orang yang ataupun insan-insan yang ya. Melainkan kecuali insan-insan yang macam tu. Okey, itu maksud dia. Dari segi kategori dia ada banyak grup-grup yang berbeza ya. Katalah tadi atafnya ya, lepas tu ada grup jarnya, ada grup istithna'nya, ada dia macam-macam grup ya. So allazina kalau grup dia nama dia isim mausul, nama dia. Isim mausul. Dia ada 7. Dia ada 7 ya semua. Yang dia memang allazina memang sangat banyaklah ya.
nanti kita, kalau yang lain kita jumpa nanti baru kita highlight. Kita tak payah sebut semua ya. Dia ada 7. Kalau jar ada 8 geng-geng dia ya. Kalau inna memang satu je lah, inna tadi ya. Inna ada tak inna anak ada. Okey. Allazina ya, dan dia cumanya allazina ni kita nak faham dia jamak ke? Jamak means plural ya. Jamak ke? Mufrad ke? Mufrad singular ya, ataupun dia untuk 2 orang ke? Dua bilangan. Dia ada kategori dia. Sama ada dia untuk bilangan orang yang, ataupun kalau ramai orang-orang yang, nampak dia macam tu ya. Ataupun kalau 2 orang yang, dia ada macam tu ya. So ini kategorinya jamak ataupun plural ya. Di dalam ilmu bahasa Arab, jamak ataupun plural itu mesti bermula dengan bilangan 3 dan lebih. Mesti. Ya. Kalau bilangannya 1, tak kisahlah seorang. Kalau haiwan, seekor. Kalau benda, tak kisah apa, yang penting bilangannya 1. Kalau itu dipanggil mufrad. Kalau 2 orang, bukan 2 orang lah, bilangannya 2, sama ada 2 orang, 2 ekor haiwan, 2 benda ataupun 2 tempat. As long as 2 dipanggil muthanna. Semua ada dia punya term ya. Dan yang ini memang untuk jamak ataupun plural ya, kategori bilangannya mesti bermula dengan 3 dan seterusnya. Dan ini Musanna tu untuk 2 ya? Ya, betul. Muthanna untuk 2. Mufrad untuk 1. Ingat ya, jangan khaskan pada orang ya. Jangan khas. Dia boleh jadi orang, boleh jadi haiwan, boleh jadi benda, boleh jadi tempat ya. So kalau mufrad 1, muthanna 2, kalau yang ini memang jamak 3 dan lebih. Dan ini kategorinya selain daripada dia jamak ataupun plural tadi, dia kategori muzakkar. Okey, dalam ilmu bahasa Arab, dia dah bahagikan tahu perkataan-perkataan dalam ilmu bahasa Arab. Sebahagiannya, separuh perkataan bersifat muzakkar. Muzakkar tu lelaki ya. Dan sebahagian perkataan lain pula dia ada sifat muannas ataupun perempuan. Itu kita kena terima bahasa ini macam ni ya. Kenapa dia buat pembahagian macam tu? Kita tak boleh jawab ya, tapi dia memang dah ada dah pembahagian dia, sama ada kategori muzakkar atau bersifat lelaki ataupun kategori muannas bersifat perempuan. Dia bukan cerita pasal orang lelaki ataupun pasal perempuan, tak. Kalau orang lelaki memang jatuh kategori muzakkar lah. Kalau haiwan jantan memang jatuh kategori muzakkar. Selain daripada tu, benda, tempat juga ada yang jatuh kategori muzakkar. Ada ya. Dan begitu juga muannas tadi. Selain dari perempuan, kategori muannas. Haiwan betina, kategori muannas. Benda dan tempat juga jatuh kategori muannas ada. Kita kena terima saja. Kita tak boleh tanya kenapa ya. So al-lazina kategori dia jamak muzakkar. Maksud dia yang. Kalau dia ramai, terpulanglah orang-orang yang, perkara-perkara yang, benda-benda yang, tempat-tempat yang, haiwan-haiwan yang. Itu kalau ramai. Kalau satu, orang yang, benda yang, dia terpulang ya. Yang penting maksud dia yang ya. Okey. Amanu adalah fi'il madhi. Okey, Ustazah akan sekejap ya. Fi'il, Amy boleh ke? Amy boleh cari ke apa-apa tentang fi'il dalam you punya drive tu? Fi'il, kalau boleh yang ada 4 huruf ke, kalau boleh? Yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf tu. Kertas keping hari tu pun boleh tahu Mi? Boleh? Apa ni? Fi'il ya. Okey, Ustazah ulang dulu ya. Sementara kawan kita kalau dia boleh istikhraj, dia panggil mengeluarkan ya daripada dia punya gallery drive dia ya. Sebab untuk macam ni, untuk komputer, dia kena simpan di dalam drive, dia panggil ya. Dalam drive tu baru dia tarik keluar masuk ke skrin ya. So jika kawan kita boleh, tak apa, kita dengar dulu ya. Apa fi'il? Ilmu bahasa Arab, basic dia fi'il bermula dengan 3 huruf. Basic dia ya. Lepas tu dia ada fi'il bermula dengan 4 huruf. Fi'il is verb ya. Dan ada yang 5 huruf dan ada yang 6 huruf. Banyak tu sebenarnya. Okey. Kalau yang di sini sebenarnya amanu ni adalah 4 huruf asal dia ya. Amanu ya, amana. Kawan kita tak jumpa lagi jap. Sesiapa yang ada, mari kita tengok sekejap kalau kita boleh jumpa dalam buku kamus biru tu yang verb ya. Kalau ada buku biru, siapa-siapa yang ada buku biru, jika kita boleh sempat cari amana, siapa laju bagi tahu ya. Buka page belakang dulu ya. Buka page belakang
cari list yang mana bermula dengan hamzah ya. Mana bermula dengan hamzah. Okey, kita tengok sekejap kalau kita boleh jumpa mana. Kalau kita boleh jumpa lah. Okey. Mana. Ustazah dah jumpa. Okey, kamus yang biru ya. Kamus yang biru. Muka surat di belakang dia 208 ya. 200. Ini baru list ya. Dia ada 5 row tu ya. So row yang pertama barisan yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kot. Barisan yang kedua 12 dari atas. 2 4 6 8 10 ya 12. Ya, kita tengok daripada buku biru ya, buku biru page yang belakang. Belajar cara guna 208. Yang besar ke yang kecil? Yang tak ada color tu. Yang tak ada color. Okay. Ini kawan kita tunjuk kat skrin. Ustazah nak jumpa. Okey. Kalau kita tengok yang skrin ya, yang kawan kita tunjuk ya, tengok yang skrin ya. Kolom yang pertama ya. Kolom yang pertama ya, fi'il madhi ya. Kolom yang pertama fi'il madhi. Nombor 1 ya. Nombor 1 itu 3 huruf ya. 3 huruf. Nombor 2 bawah dia. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. 2, 3, 4 tu semua 4 huruf tu. Dia ada 3 jenis yang berbeza ya, 3 bentuk yang berbeza untuk 4 huruf. Nombor 5, 6, 7, 8 sampai 8 5 huruf. Sampai 9 tu, semua tu. Nombor 5, 6, 7, 8, 9 tu semua 5 huruf tu, semua. Dan dia ada bawah di sikit lagi kan Amy kan? Bawah dia. Ada ke? Ya. Nombor 10 tu 6 huruf ya. Ya, nombor 10 ya. Nombor 11, 12, 13 kita tak pakai. Kita tinggal ya. Nombor 11, 12 kita tak pakai ya. So untuk yang baru mungkin okey fi'il ya. Fi'il bila kita belajar ilmu bahasa Arab memang kita belajar dengan fi'il madhi dulu ya, dengan dia punya past tense dulu. Itu memang cara kita belajar. So kalau kita tengok yang tadi basicnya 3 huruf ya. Lepas tu dia ada 4 huruf ya. Lepas tu dia ada 5 huruf, dia ada 6 huruf. Okey. Yang amanu ni sebenarnya, amanu ni dia 4 huruf, dia tapi kita nak tahu bentuk mana, bentuk nombor 2 ke, bentuk nombor 3 ke, bentuk nombor 4 ya. Okey ya. Okey, kalau kita tengok amanu ni sebenarnya Ustazah tengah cari yang dalam kamus biru. Okey, kamus biru kalau kita mencari fi'il madhi ya, jangan tanya-tanya lagi. Ya, cari buku biru yang tak ada color ya, yang tidak mempunyai color. Dari segi saiz Ustazah punya sama, exactly sama. Sebab tu Ustazah tak tahu lebih kecil ke lebih besar. Exactly sama. Tapi cari yang tak ada warna punya. Buku biru ya, kamus biru. Okey, tengok page tak apa, skrin tu biar dulu. Tengok page 208 ya. Page 208. Dia ada 5 row kat situ, 5 kolom kat situ ya. 5 kolom. Kolom yang pertama tu kira dari atas yang ke-12 ya, kira dari atas yang ke-12 mana? Nombor tepi dia 222, nombor tepi dia. Okey, kalau kita tengok mana? Itu ada tanda mat ya. Tanda mat itu maksudnya itu panjanglah 2 harakat dia ya. So di sini mana dia adalah formula number 1 2 3 4, nombor 4. Fa'ala. Okey, dia formula 4 huruf yang ketiga tu. 3 huruf, 4 huruf ya, 2 nombor 3 nombor 4. Dia ikut acuan nombor 4 sebenarnya kat situ ya. Okey, mana jap kalau Ustazah boleh nak cari dia mana 222. Okey, bila kita dah dapat nombor dia 22 tu, pergi kat belah depan buku tu. Pergi belah depan dia, cari yang cari yang atas tu, black circle tu, bulatan yang hitam tu. Cari number di situ ya, mesti 222. Mudah-mudahan kita dapat perkataan ni lah, mudah-mudahan. Kalau dia bagi perkataan lain, kita susah nak nampak ya. Bagi perkataan lain ke? Dia bagi perkataan lain. Bagi perkataan lain, kalau orang baru mungkin tak faham lah. So dia bagi perkataan lain. Okey. Kita tak nak yang tu. Sebab dia bagi perkataan lain ya. Jarah dia bagi
Ajarul. Ya, dia bagi ajarul. A itu, perhatikan pada A itu ada tanda mat. Jadi kita kena baca dia macam panjang sikit lah. Ajarul. Cara dia. Ya. Okey. 2 harakat kurang-kurang saja. Ya, minimum dia 2 harakat. Dia di sini cara dia ajarul, cumanya kita nak tengok bentuk dia saja ya. Tengok ajarul tadi, bagus. Masya-Allah, cepatnya dia. Alhamdulillah ya. Okey, ajarul tengok. Tapi kita punya ni manu. Tengok hujung dia. Ajara, ajaru. Third one. Yang ketiga. No, kolom maklum tadi. Yes. No, yang tadi. Kolom madi. Amy, kolom madi. Madi. Yes. Yang ketiga. Ya, yang itu. Ya. Nampak bunyi dia tengok. Manu, ajaru. Tengok cara bunyi dia tu. Walaupun huruf tak boleh samalah ikut perkataan kan. So di situ nampak dia menggunakan ada alif ya. Tapi dalam kamus tu dia letak tanda mat. Tak ada masalah pun ya. Bermaksud itu minimumnya 2 harakat dia. Lepas tu tengok barisnya sama. Nu, tengok cara dia sama. So di situ sebenarnya manu adalah fi'il madi untuk whom. Siapa untuk siapa? Sebelum ni kita cakap di dalam setiap fi'il ada dhamir yang tersembunyi di dalam fi'il itu. Ataupun kita kata di dalam setiap fi'il ada si pelakunya. Kalau amanu bermaksud mereka telah beriman. So kita dah tahu dah siapa pelakunya, siapa yang beriman tadi, mereka. Kalau dalam kamus biru tu sebelah dia tu whom tu. Amy cuba tunjuk kalau Amy boleh. Sebelah ajaru hum ya, di situ. Dari situ kita boleh dah nampak hum adalah si pelaku ya kepada perbuatan. Perbuatan dia manu, tetapi siapa kata dhamir dia ya, si pelaku dia telah beriman. Kalau orang-orang lah, kalau haiwan-haiwan lah, di sini sasanya bukan tentang haiwan, betul tak? Kalau kita bercerita tentang orang, hum itu refer kepada orang. Jika kita bercakap Muzakkar ke saja? saya? Hum tu untuk muzakkar. Ya, betul. Dari segi jantina hum untuk muzakkar. Betul. So, ajaru itu fi'il madi untuk jamak muzakkar. Ya, jamak muzakkar ya. Okey, huwa humahum untuk muzakkar ya. Kalau dalam list kamus tu ya, huwa humahum muzakkar, hiya humahunna ya. Yang tadi line tadi Amy. Ya, hiya humahunna, second tu untuk muannas. Dia alternate tau. Dia alternate kan. Kalau bawah dia lagi anta, antuma, antum untuk muzakkar semula. Ini susunan dia lah ya. Turun bawah lagi another 3. Anti, antuma, antum untuk mu'annas. Dia dah susun muzakkar, mu'annas, muzakkar, mu'annas. Dia dah susun macam tu ya. Dan bawah sekali muzakkar pun boleh, mu'annas pun boleh. Ana dengan nahnu tu. Ya. Okey. So di sini kita dah tahu dah ya. Sebab kamus ni kecil je, perkataan berapa banyak kan. Jadi dia tak mampu nak letak semua perkataan, dia bagi macam tadilah. Kalau dia bagi perkataan exactly yang kita cari, jadi kita akan nampak sangat jelas ya. Tetapi jika dia bagi perkataan lain, makanya kita kena ikut bentuk perkataan tu. Okey apa ya? So di sini manu adalah fi'il madi 4 huruf. Asal dia 4 huruf. Mana tu ya. Okey. Wa amilu, wa di sini ya ataf ya, wa bermaksud dan. Melainkan orang-orang yang beriman ataupun kita nak guna telah beriman boleh, wa bermaksud dan. Ini ataf ya, wa amilu. Okey, amilu juga sama ya, fi'il madi 4 huruf macam amanu. Tetapi dia perkataan ini dia ada baris bawah. Kita kalau dia ada baris bawah maksudnya ori dia mesti ada baris bawah. Kita akan cuba sekali lalu ya. Ustazah harap bagi siapa-siapa yang laju silakan ya. Tengok kamus biru lagi. Tengok kamus biru. Nah, ini dia punya formula lah, dia punya wazan dia. Tapi kalau kita nak dapatkan perkataan itu exactly, kita kena tengok kamus biru kita, cari di belakang huruf ain ya. Cari huruf ain, cari 4 huruf dia ke apakah, dia kita kena cari sama ada dia 4 huruf ke 3 huruf ke, itu kita tak tahu, jadi kita kena cari. Tengok pada huruf ain. Sama ada kita dah jumpa, sila yang cepat silakan ya. Ain. Okey, kalau kita tengok list ya macam tadi ya. Kalau kita cari fi'il memang buku biru yang tidak ada warna. Ya, kita buat masa ni kita tidak menggunakan buku biru yang ada warna-warna tu, kita tak guna buat masa ni ya. Okey, 232. Ya, 232 ya. 232 itu di belakang dan kita kena cari di situ. 232 nombor berapa tu Mi? Kolom yang kedua, baris yang kedua.
Ya. Okey. Muka suratnya 232, kolom pula yang kedua, dia ada 5 kolom ya. Okey, dan yang kedua dari atas Amila. Ini ori dia Amila. Nampak dia 3 huruf asalnya. Kalau yang tadi 4 huruf kan? Yang ini memang ori dia 3 huruf Amila. Lepas Amila dia ada number selepas dia 150. Dia bagi nombor tu pergi pula kat belah depan ya. Opposite belah depan sana. Atas yang black circle tu, yang bulatan hitam tu, cari 150. Harap-harapnya dia bagi perkataan itu. 150. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Kita dapat tengok betul-betul perkataan yang kita ada, yang kita cari ya, Alimah. Tu kawan kita tengah nak upload dia. Ya, kawan kita tengah nak upload, kita memang jumpa exactly yang kita cari. Kalau macam tadi dia bagi perkataan lain pun tak ada masalah ya. Okey, masya-Allah, tengok Alimah. Inilah ori dia. Ya. Alimah, so cari sampai apa tadi? Amilu tadi. Kat mana? Alladzina. Okey, amilu pada selalunya kalau ada alif ziyadah tu memang jamak lah selalunya ya. Oh, kita terbalik ya Mi. Alimah itu. Terbalik. Kita nak Amila. Ya, kita sebab dia kita cari ain lam, kita kena cari ain mim lam. Amila. Oh, memang dia punya contoh Alimah lah. Oh iya ke? Belakang tu Amila tapi depan Alimah. Oh, okey, tak apa. Bezanya kalau Amila melakukan ya. Kalau Amila yang tadi yang belakang tu ya, Amila melakukan, tapi Alimah mengetahui. Tapi tak apa. Kita nak bentuk dia saja ya. Cari selalunya alif ziyadah. Tip dia kalau bari depan dan ada alif ziyadah, memang tip dia biasanya jamak muzakkar. Itu memang senang nak ingat ya. Nampak? Ikut je bentuk dia. Amilu, alimu, sama je. So kita dah tahu dah itu adalah fi'il madhi ya, 3 huruf ori dia, dan dia adalah jamak muzakkar. Itu cara kita nak carilah ya. Okey, amanu beriman, lepas tu amila pula melakukan ataupun mengamalkan. Kita biasa kan mengamalkan, amal tu bahasa Arab tu ya, dari sinilah ya. Okey, lepas tu mengamalkan ataupun melakukan as-salihati. Melakukan as-salihati, cuba tengok perkataan tu. Apa yang kita nampak pada perkataan as-salihati? Alif lam. Ya, betul. Pertamanya ambil dulu yang basic-basic. Oh, alif lam. Masa ada sasahnya isim ya. Tadi kalau amanu fi'il, amilu fi'il, tapi as-salihati ada alif lam, sasahnya dia isim. Satu. Keduanya, apa lagi yang kita boleh nampak di situ? Ujung dia ta maftuh. Sebelum ta maftuhah Mi, ada benda satu tertinggal. Dia kena bukan hujung saja ya. Dia bukan nak tengok ta maftuhah tu je. Dia tengok sebelum ta mesti alif. Itu. Alif ta. Ya, betul. Dia kena tengok last 2 huruf ya. Alif ta. Ending dia ta tapi sebelumnya mesti ada alif. Itu syarat dia ya. So dari situ kita tahu macam muslimat. Samalah. As-salihat. Dengar bunyi hujung dia sama. Muslimat, mat, as-salihat. Cara hujung ya. So kita dah tahu dah yang ini bila perkataan ini berakhir dengan alif, lepas tu ta maftuhah ya, ta yang macam itulah ya. So ini kita dah tahu dah jantina dia apa, kita dah tahu. Jantina dia muannas. Ini ciri-ciri muannas ya. Awal-awal hari itu kita kata jika perkataan itu berakhir dengan ta marbutah, dia muannas. Jika dia berakhir dengan huruf ya yang tidak bertitik, itu juga ciri-ciri muannas. Dan di sini kalimah itu berakhir dengan alif, tak kisah alif pendek ataupun alif panjang, dan ada huruf ta yang macam ni lah. Dia muannas, tetapi di sini ada satu benda lagi kita dapat tahu daripada alif dengan ta. Bukan saja dia muannas, dia jamak muannas. Jamak muannas salim. Dia punya apa? Dia punya, kita dah sering ini bentuk jamak perempuan kita panggil. Ya, as-salihat. So di sini kita perkataan salihatnya bukan bermaksud salih tu orang saja. Tadi beramalkan amal-amal yang salihat. Amal-amal dia, perbuatan-perbuatan dia
yang salihat. Salihat tu maksudnya elok lah ya. Okey, itu cara kita nak kenal dia ya. Okey, jap. Ustazah nak tanya dulu. Okey, siapa yang tertinggal? Siapa yang tercicir? Silakan. Mengaku awal-awal cepat. Ada siapa yang nak tanya? Silakan. Tak ada? Jangan lupa mikrofon ya jika nak bercakap. Yang kita kata as-salihat tu, yang kita nak kenal hujung dia baris bawah, belakang dia yang last tu baris bawah. Satu lagi tu yang ada huruf waw apa tadi Ustazah? Baris hadapan dengan apa Ustazah kata? Tak. Pada as-salihat tu beberapa yang kita nak tengok. Awalnya alif lam. Alif lam, okey. Ya, itu menandakan dia isim. Itu awalnya ya. Tetapi akhirnya huruf alif dan huruf ta. Kita tengok dua huruf yang terakhir ya. Alif dengan ta menandakan dia jamak. Jamak kita dah tahu kan bilangan 3 dan lebih, dan kita tahu di sini dia bersifat muannas. Dari alif dengan ta kita tahu dua perkara di situ. Kalau alif lam kita tahu dia isim, bukan saja isim ma'rifah ya, itu kita ya. Dan hujung dia alif dengan ta tu dari dua perkara kita dapat tahu jantinanya muannas dan bilangannya jamak. Jamak tu 3 dan lebih lah. Kita tak perlulah nak tahu 3 ke 4 ke 5 tu tak perlu, yang penting kita tahu jamak. So kita panggil dia jamak muannas ya. Dan untuk jamak muannas ni dia tak pernah dengar ya, as-salihati baris bawah, okey. Dan dia boleh as-salihatu, dia boleh 2 baris je. Ini memang jamak muannas. Tak tahu kenapa tak pernah ada as-salihata, tak pernah ada. Ustazah pun tak tahu kenapa, tetapi perkataan jamak muannas dia adalah tersendiri ya. Dia akhirnya hanya boleh berbaris bawah macam ni ataupun berbaris depan. Itu khas untuk jamak muannas. Itu yang setengah orang dia tak mampu nak ingat kat situ. Tapi tak apalah, perlahan-lahan. Okey, ada siapa nak tanya kat situ? Okey Ustazah, terima kasih. Boleh ya? Dia memang as-salihati ataupun as-salihatu. Itu saja yang boleh. As-salihata tak ada untuk jamak perempuan. Ya, jamak muannas ya. Okey. Kita terus ya. Wa ataf lagi bermaksud dan. Tawasau. Agak-agak lah. Agak-agak apa? Tawasau. Siapa nak agak-agak? Nak hentam-hentam? Silakan. Silakan. Kalau nak try. Berapa huruf? Ini fi'il madhi. Ya, fi'il madhi tapi berapa huruf? 3 huruf ke? 4 huruf ke? 5 huruf ke? 6 huruf ke? Cuba tengok balik list tu ya. Tunjuk balik Mi. Yes, kita tengok balik dari atas. Okey, kita tengok ya. Yang atas tu nombor 1 tu ya, dia ain tu dia tak letak baris tau. Sebab apa? Ain tu boleh berubah baris. Sebab tu dia biar kosong. Fa'ala boleh, fa'ila boleh, fa'ula boleh. Sebab tu kita jumpa amila tadi baris bawah. Kan? Amila kan? Amila 3 huruf tau, tapi tengah-tengah ni baris bawah. Sebab tu yang ni ain ni dia tak letak. Ini acuan saja ya. Dia menggunakan perkataan fa'ala, tetapi kalau ada perkataan lain ikut bentuk dia. Fa mesti baris atas, la mesti baris atas ya. Fa tu huruf apa-apalah, maksudnya huruf pertama dengan huruf akhir mesti baris atas. Tengah-tengah tu ain tu bukan perlu huruf ain tak, tetapi tengah-tengah tu dia tidak letak baris, bermaksud boleh berubah ke semua baris. Fa'ala boleh, fa'ila boleh, fa'ula boleh. Kita dah jumpa tadi yang pattern baris bawah. Apa tadi? Amila. Kita jumpa kat situ Itu 3 huruf. Kalau nombor 2 af'ala. Okey, itu nombor 2 fi'il madhi 4 huruf. Af'ala boleh. Nombor 3 fa'ala boleh. Nombor 4 fa'ala. Semua tu nombor 2, nombor 3, nombor 4 fi'il 4 huruf ya. Okey, nombor 1 tu memang 3 huruf lah. Okey, turun lagi kita nak cari tawasau. Turun lagi Mi. Okey, nombor 5. Tengok nombor 5 ada tak mirip-mirip kita punya ya? In fa'ala. Lain je. Kita cari apa tadi? Tawasau. Okey. In fa'ala ia 5 huruf tapi bukan pattern tu. In fa'ala pun lain, bukan. If'ala nombor 7. If'ala pun bukan.
Nombor 8 tafa'ala, ada mirip-mirip dah ni. Ada tawasau. Ya, dia ikut apa? Wazan nombor 8. Ada huruf ta, perkataan kita tawasau. Jadi ya ta sama ada ta, ya memang ada wa, ya fa, nampak dua baris. Diikut je kalau satu baris pendek, kalau dua itu ya. Tafa'ala, so perkataan kita tawasau adalah daripada acuan ataupun wazan ya. Istilah dia wazan. Ya betul yang tu ya. Dia letak kawan kita letak side by side. Dia adalah 5 huruf. 5 huruf banyak ni, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, semua ni bentuk kelima-lima ini bentuk 5 huruf, tetapi yang kita punya exactly bentuk nombor 8. Tafa'ala. So tawasau kita boleh carilah sebenarnya. Dia punya ori dia kalau kita cepatlah, kalau kita cepat. Sempat tak? Sempat ke? Mari kita uji ketangkasan kita. Tawasau. Paling tidak pun kita kena cari huruf ta ya, di belakang ya, cari huruf ta. Tawang. Pastinya 220 ke? Harapannya 220 ya. Ustazah boleh jumpa tapi pada buku surat 220 ada tawa tapi belum jumpa lagi exactly perkataan yang tu. Tawa. Ya, jumpa dah ya. Okey, muka surat 220 kolom yang pertama agak-agak pertengahan ya. Agak-agak tengah-tengah cari situ. Tawaso. Dia kena so dulu sebab yang ni so ini mesti jamak punya ya. So tawaso nombor agak-agak tengah cari ya, tengah-tengah tu nombor dia 248 ya. Tengok pula circle yang hitam kat depan tu, cari 248. Mudah-mudahan kita dapat perkataan kita. So kamus ni, buku biru ni bukan calang-calang ya, kita nak guna nak laju, memang kita kena build up skill kita. 248. 47. Dia bagi wazan. Kalau wazan tu maksudnya dia bagi perkataan lain lah. Kita dapat tawara. Tapi tak apa, bentuknya sama. Ya, kita ikut bentuk saja ya. Okay, tawara, kawan kita tengah nak upload ya. Tawara. Kalau ada tip ya, ada alif ziyadah tu memang selalunya jamak muzakkar lah. Senang kita nak cari kat mana. Okey, kawan kita tengah letak ke depan ya, kat skrin. Tengok tawara. Kita punya tadi tawasa. Memang alif ziyadah tu memang untuk hum lah, senang cerita. Macam mana kita nak tahu hum? Dah tadi dari awal-awal cerita tentang hum, memang dia akan ikut je lah ya. Tengok yang hum, tengok tawarau, tawasau. Tengok bentuk dia exactly. Tawasau. Itu kita dah jumpa kat situ ya. Dari segi maksud berpesan-pesan, saling berpesan-pesan kita punya perkataan ni ya. Kita dah jumpalah di sini. Alhamdulillah ya kita. Okey, tawasau bil haqqi. Okey, bil haqqi, bi adalah huruf jar yang kedua kita jumpa. Tadi kan jar kan? Ada fi tadi huruf jar ya. Bi ada huruf ba. Semata-mata huruf ba itu huruf jar yang kedua kita jumpa hari ini. Tengok selepasnya mesti isim, alif lam. Dah tahu dah. Selepas huruf ba tu ada alif, lepas tu lam. Mesti memang selepas huruf jar wajib isim, wajib ya. Dan akhirnya mesti baris bawah. Bil haqqi, qi itu baris bawah. Ya, itu fungsi jar tadi, undang-undang jar tadi ya. So bi itu dipanggil huruf jar, al haqqi dipanggil majrur. Ini istilah dia saja ya. Jar majrur. Okey, watawasau diulang lagi sekali ya, dan berpesan-pesan dan saling berpesan-pesan. Bis sabri, alhamdulillah hari ni ya. Sama je, bi huruf jar, lepas tu ada alif dengan lam, isim ya. As-sabri, baris bawah, jar majrur juga. Alhamdulillah, selesai surah ni. Okey, tutup. Siapa nak tanya? Silakan. Ustazah, bil haqqi wa tawasau bis sabri itu semua majrur ya, jar majrur. Yang jar majrur bil haqqi, lepas tu bis sabri. Bis sabri. Ya, kalau yang tawasau tadi fi'il madi tadilah ya. Wa ataf ya. Okey, ustazah ulangnya, illa kita panggil istisna. Allazina, istisna bermaksud kecuali ya. Allazina isim mausul jamak muzakkar
Amanu fi'il madi orinya 4 huruf. Ori dia 4 huruf, tetapi yang ini untuk jamak muzakkar. Amanu telah beriman. Wa ataf bermaksud dan. Ataf maksudnya kata hubung ya, meaning ataf. Kata sendi boleh, kata hubung boleh. Amilu fi'il madi juga. Yang ni untuk jamak muzakkar juga, diikut selalunya. Diikut sebelum ataf. Jika ada ataf, senang tip ya. Kalau amanu memang jamak muzakkar, selepas ataf memang untuk jamak muzakkar juga. Sebab ataf dia tak ubah ya. So amilu, ori dia tadi amila. Ori dia amila dan di sini untuk jamak muzakkar juga. As-salihati isim ma'rifah. Kenapa? Sebab bermula dengan alif lam. Hujungnya alif, lepas tu ta maftuhah, jamak muannas ya. Itu ya, dia as-salihat. Maksudnya perkara-perkara salih ya. Okay, wa ataf tawasau 2 kali di sini ya. Tawasau 2 kali, tawasau saling berpesan-pesan. Fi'il madi 5 huruf ya. Asalnya 5 huruf dan ini untuk jamak muzakkar juga. Bil haqqi sama dengan bis sabri. Dua-dua tu sama jar majrur. Tawasau tu diulanglah 2 kali. Alhamdulillah. Okay, siapa nak tanya soalan? Silakan. Yang ni sangat mudah lah kat sini ya. Kita dapat cari on time kita kata. Okay. Siapa hal yujad soal. Okay, boleh dah tutup tu Mi? Boleh dah tutup skrin tu. Okay, kita nak tanya. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Hari ni kita jumpa waw sumpah dengan lam sumpah ya. Waw kosam ada, lam kosam pun ada hari ni kita jumpa. Ataupun saya sorry Kak Jan nak tanya macam amanu tu kita kata dia 4 huruf. 4 huruf kita nak bilang tu hamzah, alif. Hamzah tu kadarnya 2 harakat. Itu dipanggil 2. Ada maksudnya kalau macam kita nak kata berapa huruf dia tu kan. Kita sama ada 3 huruf ke 4 huruf. Jadi hamzah, alif tu tak kira ke? Alif tu dikira yang kedua lah. Hamzah 1, lepas tu alif dikira yang kedua. Hamzah yang pertama, alif yang kedua, mim ketiga, nun. Nun yang keempat. Jadi yang waw alif tu dia kira macam dia punya jamak lah. Ya, jamak dia. Ya, itu kerana jamak dia. Itu perubahan jamak tadi lah. So kita drop lah. Kita drop lah itu kan waw alif. Kita drop. Apa-apa perubahan tu kita kena drop dia, kena buang dia. So kalau satu lagi, so macam kata mereka berpesan tu, nak kata dia 5 huruf pula, jadi dia mula dengan waw tu kita bilang ke tak bilang sebagai satu huruf? Okey tadi okey kita tengok yang tadi balik. Ta 1 huruf, tadi yang 5 tadi, ta 1 huruf, apa tu ta tadi apa? Tafa. Waw 1 huruf, ta yang pertama, waw yang kedua, alif 3, sod yang keempat, tadi pati ya tadi. Ya yang tadi yang mula-mula tu, ori tu. Ya yang tidak bertitik tu yang kelima. Memang kita kira semua. Ya, kita kena pandai tengok ori dia macam mana. Ya. Memang tawa si ini waw dengan alif ziyadah tu sebab jamak muzakkar tadi. Tapi yang ori dia mula-mula tadi tawa so. Ta 1, waw 1, alif 1, sod 1, hujungnya ya yang tidak bertitik tadi. Cuma bila dalam yang ayat Quran ni kita tak nampak lah dia dah buang kan, ganti dengan waw alif. Ya, sebab ini tentang jamak. Kalau perkataan itu tentang yang mufrad dia wasah, dia kan jadi yang tu. Ya. Okey, baik. Okey. Alhamdulillah. Mencabar tetapi bagi Ustazah lah. Ustazah suka mencabar sebenarnya. Bila mencabar tu baru mencabar minda lah. Itulah sebenarnya. Okay, tak apa, kita belajar perlahan-lahan. Jika ada siapa yang bela-bela pun tak ada masalah. Boleh je tanya. Ya? Boleh je tanya. InsyaAllah perlahan-lahan ya. Daripada zero orang kata ya. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada? Tak ada dah? Tak ada? Kak Ya? Okey ya? Jika tidak ada, insyaAllah kita akhiri hari ni ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalam. InsyaAllah minggu depan tu insyaAllah macam biasalah Isnin kita ada kelas insyaAllah ya. Okay? Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.